Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu memperkenalkan diri, saya Nur Syafiqah binti Muhammad Izam dari kelas PSMP PI 2619. InsyaAllah pada video kali ini merupakan video penerangan bagi projek inovasi digital yang telah dihasilkan dalam kursus PMK 3123 iaitu inovasi digital. Sebagai pengenalannya, kini pengaplikasian teknologi telah memberikan anjakan baru dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Menurut Nurusliza Hayati dan Abdullah 2018 mengatakan bahawa inovasi dalam pengetahuan dan pendidikan perlulah diberi penekanan supaya manusia itu dapat bertindak dengan berkesan untuk mengubah kehidupan dan juga harus memberi tumpuan kepada jenis pengetahuan yang diperlukan oleh umat Islam pada masa kini. Begitu juga perubahan metodologi pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, perbezaan tahap kognitif memerlukan guru untuk berinovasi bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza mengikut kognitif para pelajar. Itu ialah menurut Kamarul Azmi 2016. Oleh itu, seseorang guru itu perlulah lebih kreatif dan berinovatif untuk meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran selari dengan pembangunan abad ke-21 ini. Baik, seterusnya saya akan pergi kepada rasional inovasi yang telah dihasilkan. Inovasi yang telah dihasilkan ini bertujuan bagi menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam, iaitu bagi tahun 4 bidang Al-Quran bagi tajuk tanda-tanda wakaf. Dengan itu, terdapat pelbagai tanda wakaf dalam Al-Quran telah menyukarkan lagi pelajar untuk mengenal dan mengingat bagi kegunaan setiap tanda wakaf tersebut. Menurut Tuan Abdul Rahman 2018 ketika kajiannya ke atas Sekolah Rendah Kebahasaan Angka, antara tanda wakaf yang pengkaji tekankan semasa PDPC ialah sebanyak 6 jenis sahaja, iaitu wakaf lazim, wakaf qabih, wakaf qafi, wakaf hasan, wakaf jaiz dan wakaf mu'anaqah. Selain itu, menurut pandangan pengkaji, tanda-tanda wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran ini harus dipatuhi dengan sebaiknya supaya kesalahan dalam wakaf dan ibtidak dapat dielakkan. Hal ini saya telah merujuk kepada kajian oleh Muhammad Syafi'i, Muhammad Fairuz dan Syaharuddin Sa'ad 2017. Oleh itu, inovasi yang telah saya hasilkan ini bertujuan bagi mengatasi masalah pelajar dalam mengingati tanda-tanda wakaf dan seterusnya dapat mengaplikasikan dalam bacaan Al-Quran yang mengandungi tanda-tanda wakaf yang pelbagai dengan betul dan berkesan. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada penyataan masalah bagi inovasi digital yang telah dihasilkan. Jadi, antara penyataan masalah bagi inovasi digital yang telah dihasilkan ialah yang pertama, terdapat pelbagai tanda wakaf dalam Al-Quran yang telah murid pelajari. Dengan itu, saya telah mendapati bahawa murid-murid sukar untuk mengingati simbol tanda-tanda wakaf. Seterusnya, murid juga sukar untuk membezakan kegunaan bagi setiap tanda wakaf tersebut. Jadi, itulah antara 3 penyataan masalah yang telah dikenal pasti dalam penghasilan projek inovasi digital ini. Seterusnya, saya akan pergi kepada kajian literatur kepada penyataan masalah yang telah saya kemukakan sebentar tadi. Menurut Rashidah Nik Rosila dan Wan Ahmad 2015, selain bacaan yang tersekat-sekat, terdapat juga murid yang mencuri nafas dalam bacaan, penggunaan tanda wakaf dan ibtidak yang tidak betul yang boleh mencacatkan bacaan Al-Quran mereka. Menurut Rasidah et al. 2015 juga mengatakan bahawa guru perlu memberi penekanan terhadap pengetahuan hukum tajwid, aplikasi hukum tajwid dan juga fasahah semasa proses PDP secara serentak bagi meningkatkan lagi kualiti dan kelancaran bacaan Al-Quran dalam
kalangan murid. Jadi itu antara kajian literatur yang telah dilaksanakan oleh Nik Rosila dan Wak Ahmad 2015. Seterusnya, saya juga telah mengambil kajian literatur daripada Nurul Huda dan Abdul Rauf bin Hassan 2013 yang mengatakan bahawa masalah-masalah yang kerap dihadapi oleh pembaca Al-Quran ialah kekurangan nafas untuk menyempurnakan bacaan, kekeliruan dalam menetapkan tempat sesuai untuk melakukan wakaf, kelemahan dalam mengenal pasti maksud tanda-tanda bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan tidak mahir dengan bahasa Arab. Seterusnya, saya juga telah mengambil kajian literatur iaitu menurut Muhammad Syafi'i Salihin, Khairatu dan Syaharuddin 2017. Dalam kajiannya mengatakan bahawa pemahaman dan penguasaan berkaitan konsep dan disiplin dalam wakaf dan ibtidak adalah sangat penting kepada setiap pembaca Al-Quran supaya dapat dihayati dan ditadabbur setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Menurut Muhammad Syafi'i et al. 2017 juga mengatakan bahawa tanpa memahami konsep wakaf dan ibtidak ini mampu mendatangkan implikasi yang buruk terhadap makna ayat Al-Quran yang akhirnya menyebabkan pemahaman yang menyimpang dari makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada objektif inovasi digital yang telah dihasilkan. Antara objektif utama inovasi digital yang telah dihasilkan ialah yang pertama, murid dapat menyebut 6 tanda wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran dengan betul. Seterusnya, yang kedua, objektifnya ialah murid dapat menerangkan kegunaan-kegunaan 6 tanda wakaf yang terdapat dalam Al-Quran dengan betul. Dan yang ketiga, objektifnya ialah supaya murid dapat membezakan 6 tanda wakaf dan kegunaannya dengan betul. Jadi itu adalah antara 3 objektif yang telah saya gariskan dalam penghasilan projek inovasi digital ini. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada skop dan limitasi bagi inovasi digital yang telah saya hasilkan. Jadi sasaran inovasi yang telah dihasilkan ialah berfokuskan kepada murid-murid tahun 4. Selain itu, inovasi digital yang telah saya hasilkan juga berfokuskan kepada pengajaran Al-Quran yang boleh digunakan secara online dan offline kerana inovasi yang telah saya hasilkan ini adalah berbentuk video yang telah dimuat naik ke medium YouTube yang mana telah menggabungkan pelbagai elemen yang menarik supaya dapat menarik perhatian murid terhadap pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada apakah kepentingan dan impak inovasi digital yang telah saya hasilkan. Iaitu yang pertama, dapat memudahkan murid untuk mengingat tanda-tanda wakaf yang pelbagai dengan lebih berkesan. Dan yang kedua, kepentingan dan impaknya ialah penggunaan ayat dan jalan cerita yang mudah, padat dan ringkas adalah sesuai dengan tahap murid. Dan ketiga ialah penggunaan elemen seperti imej, animasi dan muzik yang menarik mampu mengekalkan perhatian murid terhadap pembelajaran. Jadi itu adalah antara kepentingan dan impak inovasi digital yang telah saya hasilkan. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada anggaran kos bagi inovasi digital yang telah dihasilkan. Inovasi digital yang telah dihasilkan ini tidak memerlukan sebarang kos. Hal ini demikian kerana inovasi digital tersebut menggunakan pelbagai aplikasi percuma yang mudah didapati seperti PowerPoint, CapCut, gambar daripada sumber internet, aplikasi perakam suara dan lain-lain. Aplikasi yang sedia adalah di peranti komputer dan telefon kini. Selain itu, pengguna juga tidak dikenakan sebarang caj untuk menggunakannya kerana inovasi digital adalah berbentuk video yang mana boleh dimuat turun dengan mudah. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada model inovasi digital yang telah saya hasilkan.
Jadi dalam penghasilan projek inovasi digital ini, saya telah merujuk kepada model proses kreatif terarah, di mana model ini telah menggabungkan konsep pelbagai model pemikiran kreatif yang ada sebelum ini, termasuklah model penyelesaian masalah kreatif dan model membuat keputusan kreatif. Selain itu, model ini juga telah diaplikasikan sebagai model pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, model ini juga telah menekankan kepada pemikiran kritis dan kreatif. Jadi, dalam penghasilan projek inovasi digital ini, saya telah melalui beberapa proses. Iaitu yang pertama, dalam fasa persediaan, saya telah membuat beberapa pemerhatian serta analisis dahulu masalah dan sebagainya. Dan kemudian saya telah melalui proses imajinasi, iaitu bagi penjanaan idea. Seterusnya, saya telah melalui proses perkembangan, iaitu yang melibatkan penambahbaikan bagi inovasi digital tersebut. Kemudian yang terakhir, saya telah melalui proses tindakan, iaitu bagi pelaksanaan. Baiklah, seterusnya cara menggunakan inovasi digital. Inovasi yang telah dihasilkan juga adalah berbentuk video yang mana membolehkan pengguna supaya mengawal sendiri pembelajaran. Pengguna bolehlah menekan butang mainkan, iaitu play, dan hentikan pause sekiranya perlukan penelitian dan sebagainya Jadi inovasi digital ini lebih kepada video yang mana bersifat boleh digunakan secara online maupun offline. Dengan hanya menggunakan telefon pintar ataupun mengakses kepada peranti komputer. Seterusnya iaitu maklum balas inovasi digital yang telah saya hasilkan. Ini mengambil maklum balas daripada Ain Fatihah binti Zulazman yang mengatakan bahawa cadangan inovasi yang menarik dengan penggunaan elemen mnemonik bercerita. Namun inovasi ini boleh ditambah baik dengan memasukkan elemen muzik yang menarik agar murid lebih mengingatinya. Seterusnya saya juga mengambil maklum balas daripada Nur Atirah binti Muhammad Noh yang mengatakan bahawa mnemonik yang digunakan adalah menarik dan mempunyai kesinambungan jalan cerita. Seterusnya, maklum balas inovasi daripada Hasinah binti Muhammad Saufi yang mengatakan juga mnemonik penceritaan yang menarik dan lebih elok jika memperkenalkan terlebih dahulu watak-wataknya dan menerangkan maksud watak-watak tersebut di akhir penceritaan ataupun video. Seterusnya yang terakhir, maklum balas daripada Nur Aisyah binti Sulaiman yang mengatakan bahawa saya percaya inovasi ini mampu meningkatkan lagi keberkesanan sesi PDP kerana jalan penceritaan yang dihasilkan adalah baik serta menarik untuk membantu murid mengingat tanda-tanda wakaf dengan lebih mudah. Murid juga dapat belajar dengan lebih seronok dan gembira apabila terdapat penggunaan elemen-elemen lain seperti unsur animasi dan juga muzik. Baiklah, seterusnya saya akan bagi kepada pembuktian pencapaian inovasi digital yang telah dihasilkan. Jadi sebelum menggunakan inovasi digital yang telah dihasilkan, saya telah mendapati hanya 35% sahaja murid yang berjaya menguasai tajuk bagi bidang Al-Quran tanda-tanda wakaf. Namun setelah menggunakan inovasi digital tersebut, saya telah mendapati bahawa prestasi murid telah meningkat apabila 85% murid berjaya menguasai pembelajaran berbanding sebelum ini hanyalah 35% sahaja. Jadi ini antara pembuktian pencapaian inovasi yang telah dihasilkan. Baiklah, yang terakhir kesimpulan bagi penerangan inovasi digital yang telah dihasilkan, iaitu kesimpulan. Jadi sesuatu inovasi amatlah berguna untuk membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Oleh yang demikian, penghasilan inovasi dapat membantu meningkatkan lagi input ingatan serta mengurangkan tekanan minda bagi mengingati suatu fakta. Dengan itu, inovasi digital animasi 6 sekawan ini bolehlah digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat mengingati maklumat, iaitu 6 tanda-tanda wakaf lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, pengkaji berharap agar inovasi yang dihasilkan ini dapat memberikan manfaat kepada semua, sama ada kepada murid maupun guru bagi mencapai satu proses
pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan sejajar dengan pendidikan semasa, dan seterusnya sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pembacaan Al-Quran. Baiklah, itu sahaja daripada saya dalam video penerangan projek inovasi digital yang telah saya hasilkan. Jadi sebelum itu, terimalah rangkap pantun daripada saya. Selesai meriah majlis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap maafkan. Daun selasih permainan budak, bunga melur berbau wangi. Bertaut kasih, bercerai tidak. Panjang umur, berjumpa lagi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.